Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Perlekeh belanjawan tahun 2026, ahli parlimen bacok wajar nilai pentadbiran PAS di Kelantan. Ini yang dinamakan cuba meludah ke langit kena di muka sendiri. Cuba memperburuk-burukkan kepimpinan pentadbiran Anwar Ibrahim dan belanjawan Anwar, rupa-rupanya kena di muka sendiri. Lucu tapi benar. Tiada yang pelik. Ditulis oleh Dr. Sahnor Basri. Kenyataan ahli parlimen bacok Muhammad Sahrir Ceh Sulaiman yang menuduh belanjawan tahun 2026 sebagai tempang jelas menunjukkan beliau tidak membaca keseluruhan kandungan dan falsafah yang dibentangkan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dalam ucapan pembentangan belanjawan 2026 di Parlimen pada 10 Oktober lalu, Anwar menegaskan bahawa belanjawan ini dirangka untuk menyeimbangkan antara keperluan semasa rakyat dan kesiapsiagaan masa depan negara, bukan hanya memulihkan ekonomi, tapi membina semula kekuatan dan ketahanan nasional. Tuduhan sedemikian bukan sahaja dangkal dari sudut analisis ekonomi, malah memperlihatkan kegagalan Muhammad Sahir memahami kerangka besar belanjawan madani yang dirangka untuk membawa Malaysia ke hadapan dalam era ekonomi digital, teknologi kecerdasan AI dan transformasi kemanusiaan yang seimbang. Pertama, belanjawan ini merentas zaman dan realiti dunia. Belanjawan tahun 2026 bukan semata-mata dokumen perangkaan fiskal. Ia adalah pelan hala tuju negara dalam menghadapi kegawatan ekonomi global, peningkatan kos sara hidup, serta peralihan struktur tenaga dan teknologi dunia. Anwar Ibrahim secara jelas menegaskan bahawa belanjawan ini berpaksikan kepada realiti bukan retorik, dengan mengambil kira kesusahan rakyat, cabaran geopolitik serta keperluan membina daya tahan ekonomi negara. Tuan-tuan dan puan-puan, peruntukan besar untuk pendidikan, latihan teknikal dan vokasional (TVET), ekonomi hijau serta pengembangan sektor digital dan AI bukan dibuat secara sembarangan tetapi berpaksikan analisis jangka panjang terhadap perubahan dunia. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar hati-hati ludah sendiri. Sebelum itu, izinkan dulu saya berkongsi dengan anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% secara umum dan ringkasnya. Apabila imun badan kita lemah, bodoh dan tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Penyakit berakar di dalam tubuh badan kita kerana imun badan kita gagal menghapuskan penyakit tersebut. Tapi, terapi imun transfer factor ini mengajar, mendidik, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Apabila sistem imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, kita sembuh daripada semua jenis penyakit dan penyakit hancur dihapuskan daripada dalam badan kita. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal, diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan penemuan paling bersejarah dalam dunia kedoktoran pada abad ini. Cepat dapatkannya. Mungkin ini jawapan kepada doa anda selama ini untuk sembuh daripada penyakit anda. Tuan-tuan dan puan-puan, negara yang tidak menyesuaikan diri dengan gelombang AI akan tertinggal. Dan inilah yang cuba dielakkan oleh belanjawan madani. Sebuah belanjawan yang tidak hanya menjaga perut rakyat tetapi membina minda dan masa depan mereka. Ahli Parlimen bacok sepatutnya meneliti keseluruhan ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, bukan hanya mencari ruang untuk membina persepsi politik murahan. Belanjawan ini dirangka melalui konsultasi luas bersama pelbagai pihak termasuk pakar ekonomi, industri dan masyarakat bagi memastikan keseimbangan antara daya saing dan kesejahteraan sosial. Kedua, keseimbangan antara kemanusiaan dan kemajuan.
Belanjawan ini tidak mengenepikan golongan miskin, petani, nelayan maupun pejabat awam. Malah peruntukan kepada sektor pertanian, perikanan dan keusahawanan kecil menunjukkan pendekatan menyeluruh, yang mana ia memastikan tiada golongan yang tertinggal di tengah gelombang perubahan teknologi. Program Madani, Agrotech dan dana untuk automasi pertanian misalnya adalah contoh nyata bagaimana kerajaan menggabungkan teknologi dan keperluan asas rakyat. Jika Muhammad Zahir Sheikh Sulaiman benar-benar memahami falsafah Malaysia Madani, beliau akan melihat bahawa pendekatan ini adalah bentuk pembangunan yang inklusif, bukan hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi membina kualiti hidup rakyat secara menyeluruh. Ketiga, hubungan kukuh dengan Sabah dan Sarawak, model federalisme baharu. Ahli Parlimen Bacok juga seolah-olah buta terhadap semangat federalisme baharu yang diperkenalkan dalam belanjawan ini. Pengukuhan hubungan fiskal dan pembangunan dengan Sabah dan Sarawak adalah bukti komitmen kerajaan terhadap keadilan wilayah. Ini bukan semata-mata soal peruntukan, tetapi pengiktirafan terhadap hak, keperluan dan masa depan dua wilayah penting negara. Perdana Menteri menekankan bahawa Sabah dan Sarawak perlu diberi ruang untuk membangunkan ekonomi mereka secara lebih autonomi selaras dengan semangat Perjanjian Malaysia 1963. Inilah wajah sebenar Malaysia Madani, negara yang menghormati kepelbagaian, memperkasa yang lemah dan memajukan yang tertinggal. Keempat, cermin diri, negeri Kelantan dan realiti tempang yang sebenar. Sebelum anda menuduh belanjawan negara sebagai tempang, Muhammad Zahir Sheikh Sulaiman wajar mencermin pentadbiran partinya di Kelantan. Negeri itu telah diperintah lebih 30 tahun oleh parti yang sama. Namun indeks pembangunan ekonominya kekal di tangga bawah. Tiada pelan pembangunan bandar yang mampan, tiada daya tarikan pelaburan besar dan kadar kemiskinan masih membelenggu rakyatnya. Bagaimana seorang wakil rakyat dari negeri yang gagal menyediakan air bersih kepada rakyatnya berani menuduh belanjawan nasional sebagai tempang? Hakikatnya yang tempang ialah pentadbiran yang tidak tahu membina kemajuan tetapi pandai menuding jari kepada orang lain. Rakyat Kelantan tidak memerlukan pemimpin yang hanya pandai berretorik di parlimen, tetapi gagal memperjuangkan pembangunan asas di negeri sendiri. Jika benar beliau prihatin terhadap rakyat, tumpukanlah kepada memperbetulkan kelemahan pentadbiran negeri yang masih ketinggalan dalam hampir semua indikator pembangunan nasional. Kelima, belanjawan 2026 melangkaui politik sempit. Belanjawan yang dibentangkan Anwar Ibrahim adalah manifestasi keberanian politik, berani menstruktur semula sistem percukaian untuk lebih adil, menyalurkan subsidi bersasar agar sampai kepada yang benar-benar memerlukan, dan berani mengurangkan pembaziran yang selama ini menjadi barah fiskal negara. Sesiapa yang membaca keseluruhan teks belanjawan akan mendapati ia bukan sekadar angka, tetapi naratif pembangunan menyeluruh yang menuntut kefahaman, bukan sekadar laungan politik. Tuduhan bahawa belanjawan ini tempang hanyalah gema dari mereka yang kehilangan idea dan hanya tahu mengkritik tanpa memahami dasar. Secara kesimpulannya, tuan-tuan dan puan-puan, realitinya kenyataan Muhammad Zahir Sheikh Sulaiman adalah luahan politik dangkal yang tidak berpaksikan data, fakta maupun analisis mendalam. Beliau memilih untuk menilai belanjawan dengan penuh emosi partisan, bukan dengan pemahaman terhadap konteks ekonomi global dan struktur fiskal negara dan nasional. Belanjawan 2026 adalah hasil daripada keseimbangan antara disiplin kewangan dan empati sosial antara daya tahan ekonomi dan tanggungjawab kemanusiaan.
Ia bukan hanya dokumen bajet tahunan, tetapi manifestasi hala tuju strategik negara dalam dekad mendatang. Sesiapa yang menduduh belanjawan ini tempang tanpa membacanya secara menyeluruh, hanya menzahirkan kecetekan minda dan kejumudan politik. Malaysia tidak boleh dipandu oleh pandangan sempit seperti itu. Di bawah pimpinan Anwar Ibrahim, negara sedang digerakkan dengan visi jelas, berpaksikan ilmu, data, teknologi dan keadilan sosial. Maka yang sebenarnya tempang bukanlah belanjawan 2026, tetapi pandangan singkat yang gagal memahami bahawa inilah belanjawan paling strategik dan visioner untuk masa depan Malaysia Madani yang berdaya saing, beretika dan bermaruah. Ditulis oleh Dr. Sahnur Basri yang merupakan fellow utama Akademik Sains Islam Jordan. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Judul ulasan kali ini adalah satu permohonan supaya Mahathir harus berehat segera. Kenapa Mahathir harus bersara dan berhenti mengganggu Anwar Ibrahim? Ini adalah ulasan daripada kita semua sebagai surat supaya Mahathir cepat bersara dan berehat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kadang-kadang kita lupa usia, kuasa dan sejarah bukan jaminan bahawa kita sentiasa betul. Tun Dr. Mahathir Mohamad kita akui seorang tokoh yang kita sanjungi, pernah disanjungi dan memang luar biasa, yang pernah menjadi simbol kekuatan bangsa Melayu dan kemajuan Malaysia. Tapi kini, ramai tertanya-tanya, kenapa beliau masih tidak mahu berhenti? Kenapa beliau masih mahu menggugat, mencabar, dan kadang-kadang seperti menghasut rakyat untuk membenci Anwar Ibrahim? Orang yang suatu ketika dulu Mahathirlah yang angkat sendiri sebagai pewarisnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Mahathir pernah menjadi legenda satu ketika dahulu. Kita tidak pernah menafikan jasa Mahathir. Beliaulah yang membina Putrajaya, KLCC, Proton, Litar Sepang, dan menjadikan Malaysia dikenali di seluruh dunia. Beliau pernah dianggap sebagai father of modern Malaysia. Generasi tahun 80-an dan 90-an membesar dengan bangga di bawah pemerintahannya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, zaman itu sudah berlalu. Terimalah hakikat. Negara kita sudah berubah. Dunia pun sudah berubah. Rakyat juga sudah berubah. Sudah celik. Silap-silap hari bulan yang seangkatan dengan Tun Mahathir semuanya sudah menemui ilahi. Mahathir saja umurnya sudah 100 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau dulu kuasa politik bergantung pada takut dan tunduk, hari ini rakyat menilai dengan hati dan fakta. Kita jangan lupa Anwar yang pernah dizalimi. Anwar memang bukan malaikat, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi dia manusia yang diuji paling berat. Pernah dipenjara, dipukul, dihina, difitnah. Dan semua itu berlaku di bawah pemerintahan Mahathir. Namun lihatlah sekarang, dia tidak membalas dendam. Dia memilih untuk memimpin semula dengan kasih, bukan dengan marah. Anwar Ibrahim sudah pernah mengakui dia tidak pernah menyimpan dendam. Sebelum kita teruskan ulasan yang hebat ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Sebelum itu izinkan dulu saya berkongsi dengan Anda semua. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, bodoh dan tidak seimbang, kita tidak sembuh daripada penyakit dan penyakit berakar di dalam tubuh badan kita. Akar itulah yang akan
berkembang dan bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Tapi terapi imun ini mengajar, mendidik, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, sistem imun badan itulah yang akan menghapuskan semua jenis penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telepon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Ini ialah jawapan kepada doa Anda selama ini. Saudara, Anwar tidak pernah guna kuasa untuk membalas luka lama. Dia guna kuasa untuk memulihkan luka negara. Dia cuba rapatkan jurang, bukan tambah perpecahan. Dan disinilah titik pentingnya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau Mahathir benar-benar sayangkan bangsa, sayangkan Malaysia, ada pendapat mengatakan dia sepatutnya memberi ruang kepada generasi baru untuk menyambung legasi dan bukannya menghancurkannya lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, kesilapan ego politik. Mahathir kini dilihat seperti tidak mampu melepaskan kuasa. Dari UMNO, beliau ke Bersatu. Dari Bersatu, terjun lagi ke Pejuang. Daripada Pejuang ke Gerakan Tanah Air GTA. Semuanya kini gagal. Dan setiap kali gagal, beliau menyalahkan orang lain. Kadang-kadang dia salahkan Anwar. Kadang-kadang dia salahkan Najib. Kadang-kadang dia pula salahkan Muhyiddin. Tapi belum pernah kita lihat dia salahkan diri sendiri. Jarang sekali beliau cermin diri sendiri. Inilah politik yang paling bahaya, tuan-tuan dan puan-puan, yang dipanggil penyakit ego politik. Apabila seseorang terlalu lama di puncak, dia tidak lagi nampak dunia di bawah. Dia fikir tanpa dia negara akan hancur. Padahal tanpa perubahan bangsa akan layu. Tuan-tuan dan puan-puan, sudah tiba sebenarnya masa untuk Tun berehat. Tun, dengarlah suara rakyat ini. Kami rakyat Malaysia bukan benci Tun. Kami cuma sedih. Sedih melihat seorang tokoh besar yang pernah kami sanjung, kini dilihat sebagai penghalang kepada kemajuan negara. Tun sudah 99 tahun. Sepatutnya Tun menjadi penasihat moral, bukan pemain politik. Sepatutnya Tun menulis, mendidik, berkongsi hikmah, bukannya menimbulkan huru-hara. Sepatutnya Tun berehat, melihat cucu-cucu membesar, bukan sibuk mencari salah Anwar setiap minggu, salah kerajaan setiap hari. Tun boleh dikenang sebagai wiranegara. Tapi kalau terus begini, sejarah akan menulis nama Tun sebagai pengacau negara. Tuan-tuan dan puan-puan, ini pesanan dari hati netizen kepada Tun. Tun, bayangkan kalau suatu hari nanti rakyat Malaysia berdiri, bukan untuk marah, tapi untuk berdoa agar Tun benar-benar pergi dengan tenang, tanpa beban politik. Bayangkan jika Tun bersalaman dengan Anwar, tersenyum dan berkata, "Sudah cukup, sekarang giliran kamu, enough is enough." Itu akan menjadi detik paling indah dalam sejarah negara kita. Kerana yang akan diingat bukan siapa menang, siapa kalah, tapi siapa yang mampu memaafkan. Tuan-tuan dan puan-puan, Mahathir pernah jadi simbol kemegahan, tapi sekarang masa untuk beliau jadi simbol kebijaksanaan. Kalau benar cintakan bangsa, lepaskanlah masa lalu. Biar Anwar dan generasi baru memimpin Malaysia menuju masa depan. Dan kita rakyat jangan lagi biar sejarah diulang. Kerana setiap kali Mahathir kembali ke politik, Malaysia melangkah ke belakang. Tun, berehatlah. Kami akan teruskan perjuangan tanpa dendam, tanpa benci, tapi dengan kasih. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye.
Hello guys, ini ialah walkie-talkie Bofeng BF888S. Dapatkannya di Shopee, murah. Guys, ini ialah headphone Onikuma K2 Pro. Hebat, luar biasa, cantik dan murah. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah power bank Mozom PB149. Murah, hebat, dan dapatkannya di Shopee sekarang. Guys, ini ialah Shokz Open Swim Pro. Headphone yang hebat, kualiti hebat, tahan air. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah headphone One Audio E70 Fusion. Dapatkannya di Shopee, murah sekarang.